Kisah penderaan tidak pernah lapuk untuk diperkatakan selagi kes seumpamanya terus menghantui masyarakat. Ada sahaja berita dilaporkan mengenai kesengsaraan kanak-kanak mangsa dera dan pengabaian. Paling menyedihkan apabila pendera itu adalah ibu bapa sendiri, keluarga yang sepatutnya menjadi tempat pelindung dan syurga bagi kanak-kanak. Tetapi sebaliknya itu yang berlaku. Mengikut statistik Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM, sebanyak 3,875 kes penderaan, penganiayaan dan pengabaian ke atas kanak-kanak direkodkan di negara ini sehingga September tahun lalu. Jumlah itu menunjukkan tren menurun berbanding tahun 2019 berjumlah 6,061 sementara jumlah kes pada tahun 2018 sebanyak 5,578 kes. Jumlah itu melibatkan 4 jenis penderaan iaitu fizikal, seksual, emosi dan pengabaian. Semalam juga negara berduka dengan insiden seorang kanak-kanak 7 tahun yang ditemui mati dalam sebuah tong air di rumahnya di Taman Kerubung Jaya Melaka yang dipercayai didera oleh ibu kandung dan bapa tirinya. Untuk bercakap dari sudut psikologi, kita terus bersama pakar psikologi kanak-kanak, Datin Dr. Marani Mat Noor. Datin, selamat tengah hari. Ya, selamat tengah hari. Datin, terima kasih kerana sudi bersama Buletin Awal ni. Berdasarkan pemerhatian Datin, sekiranya kanak-kanak ini yang sebaya dengan usia mangsa di Melaka iaitu 7 tahun itu, adakah mereka ini sudah pandai untuk mencari bantuan, menghubungi talian kasih misalnya sekiranya mereka didera, Datin? Sepatutnya umur yang sedemikian, umur 7 tahun ni adalah umur di mana kanak-kanak ini satu telah boleh berkomunikasi. Jadi kalau mereka diingatkan oleh ibu bapa apa nak buat kalau berlaku sesuatu yang tidak diingini, pastinya mereka boleh melakukannya kerana sepatutnya mereka dah boleh mengenal huruf dan sebagainya. Mereka telah boleh berkomunikasi dan lazimnya sebagai seorang kanak-kanak mereka ini pandai mengadu dan juga memaklumkan kebenaran, ya. Tapi dalam kes Amir kita ini, kita lihat di sini berlaku dua persekitaran yang pada dirinya, iaitu keluarga angkat yang mana kasih sayang sepenuhnya telah diberikan. Jadi berpindah pula ke rumah angkat yang baru, keluarga baru, persekitaran baru yang mungkin agak berbeza layanan, dan di sini maksudnya ialah berbeza suasana, emosinya, sosialnya. Jadi di sini boleh berlaku kekeliruan yang mana uh, berlaku sesuatu itu membuatkan kanak-kanak ini mungkin bimbang, cemas, takut, dan mereka tidak boleh pula untuk membuat aduan pada sesiapa, ya. Maklumlah dalam keadaan ini, dalam tempat yang baru ini, kita tidak tahu bahawa adakah Amir ini pastinya dibekalkan dengan gadget seperti handphone, ya, kerana kita lihat keluarganya juga adalah bukan keluarga yang begitu mudah untuk membekalkan alat-alat seperti handphone dan sebagainya itu. Jadi Hmm. umur ini sepatutnya mereka telah boleh membuat aduan, tapi dalam keadaan tertentu perkara ini boleh terhalang. Ya, Datin, kalau kita lihat juga bagaimana kita boleh memberi pendedahan awal mengajar kanak-kanak untuk meminta bantuan kerana setengah kanak-kanak mangsa dera ini takut bercerita, mungkin mereka diugut atau dimarah, Ya, ya. mereka ambil tindakan untuk diam diri. Bagaimana kita boleh ajar mereka? Perkara ini boleh diajar oleh ibu, oleh bapa dan juga oleh kaum keluarga yang ada di rumah. Dan kalau mereka ke sekolah, ke taska ataupun tadika, mereka juga diberi pendedahan yang sepatutnya oleh guru tadika dan juga pengasuh di taska. Sebenarnya perkara ini telah pun berlangsung melalui pengalaman-pengalaman saya sendiri. Perkara ini memang sepatutnya telah dididik, diasuh, ya. Dan bercakap tentang bagaimana perlu dididik dan diasuh, kanak-kanak ini juga perlu diberi pendedahan supaya jika berlaku apa-apa yang tidak diingini pada diri sendiri, kalau tidak boleh buat aduan dalam keluarga itu sendiri, mereka juga boleh membuat aduan pada jiran, tetangga sebelah menyebelah dan sesiapa saja yang anak-anak ini atau kanak-kanak ini memikirkan itu adalah yang paling selamat. Jadi semua panduan ini harus diberikan oleh ibu bapa seawal dia boleh berkomunikasi. Dan kita tahu seawal 3 tahun, 4 tahun mereka dah boleh berkomunikasi, ya. Dan banyak lagi cara-cara lain. Kalau tali kasih tu mungkin mereka tak faham lah, ya. Mungkin jiran Hmm. tetangga boleh membantu. Ya, Datin, kalau misalnya kanak-kanak ini didera tapi tiada tanda-tanda fizikal luaran yang dapat kita lihat, masyarakat boleh lihat, apa mungkin tanda-tanda psikologi atau pelakuan yang jelas untuk kita tahu bahawa kanak-kanak ini didera?
Okey, kalau fizikal tu kalau orang luar tak nampak, kalau dia memakai baju lebam-lebam atau apa saja itu di dalam baju kan. Jadi apa yang boleh kita lihat adalah tingkah lakunya, ya, sosialisasinya. Mungkin dia orang yang diam, pendiam, kemudian ada sifat yang lebih introvert, menyendiri, termenung dan mungkin anak-anak ni patutnya kalau 6 7 tahun ni anak-anak itu aktif. Kanak-kanak ini seorang yang sangat aktif. Tetapi kalau dalam keadaan dia nampak begitu pasif, ya, tidak mau bercakap dengan orang lain, kita tengok keadaan matanya sendiri pun kita dah tahu dalam keadaan kebimbangan. Jadi ini patutnya diketahui oleh orang ramai, bukan saja oleh ibu bapa tetapi juga orang ramai terutamanya jiran tetangga. Ya, Datin, dalam keadaan kita menjalani PKP ni menyebabkan kita sukar sebenarnya mengetahui apa yang berlaku kepada jiran, anak murid kita mungkin Ya, kerana perintah perlu duduk di rumah ni. Dalam ya, keadaan ya. ini sebenarnya bagaimana masyarakat boleh main peranan sebagai mata dan telinga pihak berkuasa? Sebenarnya masyarakat terutama jiran tetangga boleh mainkan peranan sebagai mata-mata, ya, kita katakan mata-mata lah, ya. Kerana apa? Kerana kita ada gadget, kita ada alat teknologi yang begitu canggih. Sekali telefon aja kita dah bantu dapat menyelesaikan masalah. Sekarang bukan masa takut untuk orang kata apa, jangan jaga tepi kain orang. Sekarang masanya dalam keadaan PKP, kita perlu jaga, kita kata kita jaga kita. Kita jaga kita ini bukan setakat dalam rumah tangga, dalam keadaan kes seperti didera hingga mati ni, kita jaga kita itu juga melangkaui lebih daripada keluarga itu sendiri. Jadi seperti talian kasih. Jadi patutnya kalau pada saya lah, ya, talian kasih itu mungkin lebih dikhususkan lagi talian kasih untuk isu-isu seperti kanak-kanak didera, kanak-kanak yang menangis. Tapi kadang-kadang, ya, kanak-kanak menangis ini jiran takut. Kadang-kadang biasalah kanak-kanak itu biasa menangis, ya. Tapi Mhm. kita boleh lihat corak bila kanak-kanak itu menangis, adakah bersama dengan ibu bapa yang memang dah balik daripada kerja ataupun bila tangisan itu berlaku. Jadi corak-corak itu boleh dapat dikenal pasti oleh jiran tetangga. Jadi sekaranglah masanya PKP ini bukan kita nak jaga tepi kain orang, tapi kita nak memastikan bahawa tiada lagi kes hilang nyawa terutama anak-anak yang didera oleh kaum keluarga itu sendiri. Baik, terima kasih Datin Dr. Mariani Mat Noor, pakar psikologi Sama-sama. kanak-kanak, perkongsian yang sangat baik sekali dan kita harapkan dengan perkongsian itu dapat memberi manfaat kepada mereka yang mungkin ketika ini memerlukan bantuan. Dan dengan itu kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini.